Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perbahasan kita masih lagi pada Aqidah Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal, iaitu bab yang ketiga daripada buku kita ni. Dan sambungan kita ialah pada perbahasan yang terakhir, sifat yang ke-12, iaitu ar-ru'yah, dengan makna melihat Allah Azza wa Jalla. Melazimkan boleh melihat Allah Azza wa Jalla. Kita dah baca beberapa perkara daripada sifat yang ke-12 ni. Dan penulis dia datangkan pada kita banyak dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada hadis Nabi SAW. Kesemua dalil-dalil yang telah kita bacakan, kalau dalam buku ni ianya pada muka surat 450, 451 sampailah muka surat 452 terakhir kita baca. Kita akan sambung pada muka surat 452. Cuma saya nak sebut antara perkara yang dah kita lalu berkenaan dengan sifat yang terakhir ini ialah bagaimana dalil khususnya daripada Al-Quran dia datang menceritakan tentang melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-22 dan juga ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin itu pada hari kiamat ianya berseri-seri. Nadhirah dengan makna berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kerana memandang Allah Azza wa Jalla. Ayat ni datang dengan bentuk yang positif. Melihat Allah Azza wa Jalla itu ialah satu kemuliaan bagi orang beriman. Sebab antara ciri orang beriman itu seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah dalam 5 ayat yang awal, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman pada Allah Ta'ala itu ialah beriman dengan benda ghaib. Beriman ni maksudnya percaya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang disebut sebagai orang bertakwa ataupun muttaqin, ataupun apa saja gelaran yang diberikan oleh Al-Quran pada mereka ni, kadang-kadang datang dengan muhsinin, kadang-kadang datang dengan muttaqin, kadang-kadang datang dengan as-salihin. Mereka membawa ciri yang sama. Cuma sudah pasti bila mana ayat tu sebut kadang-kadang muttaqin, kadang-kadang sebut as-salihin, kadang-kadang sebut al-mu'minin, dia mesti ada beza. Dia tak akan membawa maksud yang sama. Maknanya di antara kelompok-kelompok itu, al-abrar, al-muttaqin, al-muhsinin, mereka ada satu kesatuan, satu sifat yang semua kelompok tu ada, iaitu percaya pada benda ghaib. Benda ghaib ialah benda yang terhijab daripada panca indera kita. Sama ada rasa, pandangan kita, pendengaran kita. Tapi benda tu wujud. Dan benda ghaib itu
Salah satunya ialah tentang zat Allah Azza wa Jalla, iaitu tentang dirinya. Kita menyembah Allah Azza wa Jalla dalam keadaan gaib kita untuk melihatnya, tak dapat tengok. Tapi kita buat ibadah seperti mana yang dimaklumkan dalam Al-Quran, yang dimaklumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tuan-tuan mendirikan salat 5 waktu. Bila mana kita boleh buat salat 5 waktu, dan ada orang bila mana dia salat, dia menyempurnakan salat dia. Dia bukan hanya jadi orang yang salat, tapi dia menjadi orang yang betul-betul yang disebut dengan allazina yuqimunas salah, mendirikan salat. Iaitu cuba untuk menjadi orang yang bila mana laksanakan salat, laksana dengan sebaik mungkin. Salat di awal waktu, salat di tempat yang paling afdal iaitu masjid bagi lelaki, dan perempuan salat di rumah di tempat yang paling tersembunyi, dan melakukan salat tu dengan sebaik mungkin. Segala tindak tanduk ni ialah percaya kepada adanya satu kebaikan. Bila mana kita boleh buat benda tu, kita percaya ada benda yang kita akan dapat, efek, kesan daripada melakukan benda tu. Seperti mana satu orang bila mana dia dijanjikan dengan janji-janji dunia, dia kerja dapat gaji ke kedudukan, dia buat dengan tekun sebab dia mengingatkan balasan. Jadi bila mana sebut tentang melihat Allah, dan surah Al-Qiyamah menunjukkan wajah-wajah orang yang beriman itu bersinar kerana melihat Allah. Melihat Allah itu sabit. Dan kita pun dah sebut sebelum ni, antara isu yang diperdebatkan sama ada sebelum zaman Imam Asy-Syafi'i muncul, dan semasa hayatnya, dan selepas kewafatannya, sampailah ke zaman kita ni pun, isu yang diperdebatkan tentang melihat Allah Azza wa Jalla itu macam mana? Adakah melihat zatnya, ataupun ianya hanyalah sebuah perkataan yang bermaksud lain? Ianya sebuah perlambangan sahaja. Adakah nazirah itu perlambangan? Adakah yang disebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu benar-benar terhalang daripada melihat Allah Azza wa Jalla. Adakah terhalang dan boleh tengok ni hanyalah sebuah perlambangan, metafora, ayat-ayat sastra untuk menunjukkan kemuncak kebaikan dan kemuncak keburukan? Yang pasti kita tengok dalam hadis yang dah kita lalu sebelum pada ni, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam 2 kitab sahih iaitu Bukhari dan Muslim, bila mana para sahabat bertanya, adakah boleh kita ni melihat Allah? Maksud para sahabat melihat Allah tu, macam mana kita melihat benda-benda lain? Macam mana tuan-tuan duduk dalam kuliah dan tengok saya di depan, dan saya duduk di sini tengok tuan-tuan. Itu keinginan daripada soalan sahabat. Sebab tu dalam hadis tersebut, anna nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Nara ni maksudnya tengok guna mata. Tengok guna mata. Bukan tengok dengan berfikir ataupun tengok dengan imajinasi. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tengok macam mana kami buat kepada ashabul fil? Kita baca ayat tu, adakah perkataan tara itu bermaksud tengok, kena tengok betul-betul macam mana Abraham masuk Mekah, macam mana gajah tu nak pergi serang hendak? Adakah kita tengok tu? Tak. Perkataan tara itu bermaksud ambil iktibar. Penggunaan perkataan yang sama, ra'a. Yang ni dalam hadis ni, bila mana sahabat tanya, hal nara, adakah kami boleh tengok? Ra'a di sini ialah tengok betul. Macam mana para sahabat melihat Nabi. Nak tengok betul-betul. Faqala Rasulullah, lalu Nabi pun menjawab, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badr? Adakah kamu akan berasa-asa ataupun payah untuk melihat bulan purnama pada waktu malam? Faqalu la ya Rasulullah. Para sahabat menjawab tidak. Lalu kata Nabi, hal tudarruna fi ru'yati syamsin laisa dunaha sahab? Adakah kamu payah nak tengok matahari dan cahayanya pada hari yang tiada padanya awan yang menghalang pandangan melihat matahari?
Qalu la. Lalu kata para sahabat, lalu kata Nabi, fa innakum tarawnahu kadzalik. Kamu akan tengok seperti mana kamu tengok bulan purnama dan seperti mana kamu melihat matahari di siang hari. Maknanya Nabi, bila mana Nabi memberi permisalan terhadap jawapan, terhadap soalan dan jawapan kepada sahabat, Nabi cuba berikan satu permisalan yang mudah difahami, sesuai untuk semua lapisan umur dan masyarakat. Bila mana Nabi kata, payah ke nak tengok bulan purnama pada waktu malam? Tanya dekat budak pun faham, tanya dekat remaja pun faham, tanya dekat orang dewasa pun faham, lelaki pun faham, perempuan pun faham, orang tua pun faham. Walaupun tahap pendidikan berbeza-beza, tapi soalannya clear. Boleh tengok tak? Sahabat kata boleh tengok. Lalu Nabi tanya lagi, boleh tengok tak matahari ketika mana hari tak ada awan yang menghalang? Sahabat pun jawab, ya boleh tengok. Macam itulah kamu akan tengok Allah Azza wa Jalla. Maknanya soalannya jelas dan jawapannya pun jelas. Isu yang berkait tentang ru'yatullah ni ialah ada satu kelompok ketika mana umat Islam ni berkembang, ketika mana agama Islam tidak hanya didominasi oleh orang-orang yang duduk di semenanjung tanah Arab, tapi Islam mula bergerak tersebar ke tempat lain. Antaranya ialah masuknya Islam penduduk-penduduk Syam dan juga penduduk-penduduk Iraq, ataupun disebut dengan Al-Iraqain. Iraqain ni merujuk kepada Iran dan Iraq hari ini. Dua-dua tu panggil Iraqain. Bila mana dua-dua penduduk manusia yang menghuni dataran itu masuk Islam, mereka ni sudah ada agama dan ideologi lain yang dah ada sebelum mereka terima Islam. Dan ada satu problem pada kelompok ini, iaitu yang duduk di belah Syam dan juga yang duduk di belah Parsi ni. Syam ni lebih kepada Rom, iaitu Kristian, dan Parsi, Majusi. Mereka melihat anutan mereka tu hebat. Orang-orang di Syam melihat Kristian tu walaupun dia tak betul, tapi dia ada sejarah, ada tamadun yang hebat. Orang-orang di Parsi pun macam tu juga. Orang di Iraq melihat bahawasanya Majusi ada sejarah yang hebat, ada tamadun yang hebat. Orang Arab, mereka tidak melihat mereka hebat walaupun mereka ada agama lain sebelum terima Islam, sembah berhala, sebab dia orang ni tidak menguasai mana-mana dataran bumi yang luas. Mereka hanya duduk di semenanjung tanah Arab tu saja. Bahkan lebih menyedihkan lagi ataupun lebih mengecilkan diri orang Arab bila mana dia tengok ada sekelompok Arab yang naik taraf bila mana masuk agama lain, iaitu masuk agama Kristian. Sebab tu ada Arab yang duduk border di antara Hijaz dengan Syam ni dipanggil dengan Ghassan. Orang-orang Arab keturunan Ghassan ni, mereka ni agama Kristian. Malik Ghassan namanya. Mereka ni membentuk satu komuniti Arab. Dia ni orang Arab, dia bukan macam orang Syam. Orang Syam ni dia bukan Arab. Ghassan ialah Arab, tapi dia orang tengok Kristian hebat, dia orang masuk Kristian. Dan dia orang jadi raja di tempat dia orang. Orang Arab Quraisy ataupun yang mendiami Wadi Makkah itu, lembah Mekah itu, mereka ni walaupun sembah berhala, ada anutan, animisme ada, dinamisme pun ada, politism dalam akidah pun ada. Dia orang tak hebat. Rom tengok dia orang lekeh. Parsi pun tengok dia orang lekeh. Jadi bila mana dia orang dapat Islam, dia orang menghargai Islam dan dia orang akan buang segala benda yang pernah melekehkan demo dulu. Tapi Rom dan Parsi dia beza. Dia macam kita juga orang Melayu. Bila mana orang Melayu mula menerima Islam, orang Melayu melihat pada Hindu dan Buddha tu ada kehebatan lagi. Sebab tu berlaku asimilasi, penarikan ritual daripada agama Hindu ke Buddha nak tarik ke dalam Islam. Sebab masih lagi ada rasa hebat pada benda tu. Sebab Hindu pun pernah ada sejarah kerajaan yang hebat untuk Nusantara ni. Buddha pun ada. Majapahitnya, segala apa je lah. Sebab tu bangsa-bangsa yang pernah menerima agama-agama yang membentuk kerajaan besar, empire besar, mereka bila mana terima Islam, akan berlaku masalah pada kelompok ini, iaitu masih lagi ada rasa sayang pada ajaran lama. Jadi Rom dan Parsi, terutamanya Parsi, Majusi, mereka ini ada cara dia orang sendiri dalam membahas tentang kewujudan Tuhan, yang disebut dengan nama ilmu kalam.
Walaupun orang rasa macam ilmu kalam yang digunakan sekarang bukan ilmu kalam itu. Tapi nak sebut sejarah awal dulu. Bila mana diorang diperkenalkan tentang tauhid, diperkenalkan tentang benda-benda gaib, ataupun istilah akademik disebut sebagai benda metafizik ni, yang tak dapat dilihat, boleh dibahas teorinya sahaja, diorang akan rasa nak tarik teori lama tu untuk diorang faham. Nak tarik teori lama, nak tarik cara faham Tuhan gaya lama, lepas tu nak assimilate dengan Islam, tauhid yang dalam Islam. Jadi itulah antara punca, salah satu sifat Tuhan yang menerima tempias daripada benda tu ialah ru'yatullah ini, melihat Allah. Sebab ada satu kelompok yang dah Islam, tapi diorang ni dulu ialah bekas mantan Majusi, mantan Kristian pun mungkin, dan diorang ni ialah orang-orang yang kita kira sebagai academician waktu sebelum Islam. Waktu dia terima Islam, dia terfikir, macam mana nak tengok Tuhan? Dulu waktu kita bincang tentang bab Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa ni, kita buang semua elemen-elemen yang ada pada makhluk untuk duduk pada Tuhan, iaitu elemen arah, elemen tempat, semua kita buang. Jadi bila mana dia baca ayat Quran, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia melihat. Dan diorang ni pula ada kekuatan bahasa Arab. Dan diorang pun nampak huruf jar, ila tu ialah huruf jar, kata hubung. Rabbiha nadhirah, jelas menunjukkan ada arah yang akan berlaku kepada orang beriman untuk memandang Tuhannya. Ada arah yang dia kena buat. Macam mana tuan-tuan, arah depan je tengok saya. Kalau tuan-tuan pusing belakang, kalih belakang, tuan-tuan takkan nampak saya. Nampak yang gelap sana. Mungkin dengar suara. Sebab tuan-tuan telah menetapkan arah ustaz yang mengajar di hadapan, bukan di belakang. Jadi itu antara benda yang berlaku, pertembungan. Sebab bila mana dia nak berinteraksi dengan ayat Tuhan, dia masih terkesan dengan teori lama dia. Dan isu ni lah yang sampai sekarang tak selesai. Dia bermula pada isu tu. Isu ni. Sebab pihak yang merasa teori tu hebat masih lagi sayang untuk meninggalkannya dalam berinteraksi dengan Tuhan. Dan pihak yang merasakan benda tu tak betul, dia orang dah tinggalkan, dia orang masih lagi rasa terganggu dengan orang-orang Islam yang nak guna kaedah itu. Memang yang tepatnya ialah seperti mana para salafus salih seperti Imam Syafi'i, bahkan lebih awal lagi Imam Malik, dan lebih awal lagi lah Sufyan Ats-Tsauri, Imam Muhammad bin Ja'far At-Tabari. Ni antara tokoh-tokoh awal yang ada mazhab sendiri dulu, mazhab dalam fiqh. Sebab tu kita akan tengok Sufyan Ats-Tsauri, dia ada mazhab dia sendiri, mazhab Ats-Tsauri, cuma dia hilang. At-Tabari pun ada mazhab fiqh. Dia orang ni dalam bab berinteraksi dengan Tuhan jelas, iaitu apa-apa yang dipakai pada makhluk tak terpakai pada Tuhan. Bunyi sama. Geng-geng yang mengagungkan teori ketuhanan daripada ajaran lama, daripada Greek lama ni ataupun Greek tua ni, dia orang pun menggunakan slogan yang sama. Kita tak akan samakan Tuhan dengan makhluk. Yang Islam ni pun, yang tak terkesan dengan ilmu tu pun kata kita tak akan samakan Tuhan dengan makhluk. Cuma cara dia orang bila mana jumpa ayat Quran, ayat ni macam ada sipi-sipi makhluk yang disebut sebagai ayat mutasyabihat. Lalu dia orang masih lagi nak gunakan kaedah, tak apa, kita batalkan ayat ni, jangan kita terjemah arahnya. Arahnya jangan diterjemahkan. Kita kona kot lain. Sebab tu sebahagian yang melihat ru'yatullah itu ialah nikmat yang paling besar, tapi bukan melihat Allah. Bukan melihat. Terhalang daripada tengok Tuhan tu pun ialah kemurkaan Tuhan yang paling besar, tapi bukan terhalang melihat Tuhan secara jelas. Itu isu dia. Dan kita pada malam ni bukanlah nak jadi tukang selesai. Memang benda tak selesai dah pun. Kita cerita malam ni tak akan habis. Akan ada orang yang tak setuju, ni tak betul ni. Ini bukan kalam tu yang dia maksud, ini kalam lain. Tak apalah. Kita tahu memang benda ni tak akan selesai, sebab memang tak akan pernah selesai pun. Kalau ulama dulu yang lebih saleh, yang lebih lama bangun malam, yang lebih banyak zikirnya, yang lebih mantap hafalan Qurannya, tak boleh menyelesaikan, takkan saya boleh selesai. Kita ingat Quran pun tak sempurna. Salat pun banyak teringat benda lain. Tiba-tiba kita nak nabi dah, saya boleh selesai. Tak boleh selesai. Takkan boleh selesai. Cuma kita boleh beritahu pada orang bahawasanya ini ialah realiti yang berlaku.
Cara untuk meredakannya ialah mengetahui punca asal. Sejarah di mana bermula titik itu. Titiknya bermula ketika mana orang Islam, orang yang bukan Islam, yang masuk Islam itu ialah daripada kalangan orang-orang yang ada sejarah hebat dalam pembinaan tamadun. Itu antara punca dia. Dia orang pernah hebat, tiba-tiba dia nak masuk, tapi dia nak buang semua kehebatan dia, dia ambil masa. Kadang-kadang sampai 1000 tahun tak boleh buang ni. Digenerasikan, maknanya diwariskan kehebatan-kehebatan itu. Macam mana kita tengok orang Melayu kita lah. Bila mana dia nak berlaku asimilasi daripada agama lama Hindu. Ada sebahagian ahli sejarah kata orang Melayu ni last agama yang dianuti sebelum Islam ialah Hindu. Last. Ada yang kata tak, Buddha, sebab Majapahit di Indonesia tu ialah Buddha. Tak apalah. Poinnya ialah dua agama ni adalah agama yang mendominasi Nusantara dulu. Dan dalam agama itu dia ada ritual-ritual dia. Lalu bila mana Islam datang, mereka tak mampu nak buang semua. Sebab mereka melihat tiada apa-apa yang membantutkan keagamaan mereka, merosakkan permintaan mereka dengan Tuhan. Mereka dapat macam biasa. Jadi dia orang kekalkan benda tu. Dia orang asimilasi, tukarkan. Kalau dulu sambut bayi ada bacaan mantra dia. Okey, sekarang kita buat benda sama tapi kita tukar. Contoh dalam masyarakat Jawa, tuan-tuan tengok. Tapi Jawa Malaysia tak buat. Jawa Indonesia banyak dah buat lagi. Lahir anak tu dah cukup umur setahun ataupun cukup umur berapa bulan saya tak pasti. Dia akan ada buat satu upacara macam dia letak budak tu dalam satu bekas. Lepas tu dia letak something. Tepung, dia letak kerih. Lepas tu budak tu akan pilih mana. Waktu dia pilih tu, maka dia akan melihat itu kecenderungan budak tu. Kalau dia ambil tepung gandum ataupun tepung beras, dia sapu dekat badannya. Yang ni nak jadi orang agama. Sebab tepung tu lambang pada putih. Nak menyucikan diri. Maka dia akan dididik dengan saluran orang agama. Kalau dia pegang kerih, yang ni nak jadi pendekar. Yang ni kita akan hantar dia untuk latihan silat pandai. Zaman Hindu, waktu nak buat tu, Sami Hindu dan Buddha ni dia akan baca ritual dia lah. Nak bagi budak tu, dia punya firasat budak tu nak pergi ke mana. Tapi bila mana Islam sampai, dia tukar dengan bacaan selawat. Tukar sahaja. Tukar bacaan. Ritualnya sama. Dan banyak lagi lah. Kalau saya nak buat contoh, bergaduh panjang pula jadi. Banyak lagi. Nak cerita tu banyak lagi. Sampai sekarang ni pun dah ada lagi. Cuma asimilasi. Itu yang disebut sebagai asimilasi. Dia bukan meninggalkan, tapi dia assimilate saja. Dia beza dengan orang Arab jahiliah, dia orang tinggalkan. Sebab tu para sahabat, kehebatan dia orang adalah dia orang tinggalkan. Macam Sa'ad bin Abi Waqqas, tinggalkan. Segala benda-benda yang karut dulu, semua tinggalkan. Sebab tu kita akan tengok generasi kedua, tabi'in, dia orang sudah tidak dapat gambaran. Macam mana muka berhala yang duduk keliling Kaabah? Tak dapat lah. Lost. Tidak ada daripada nenek moyang mereka, daripada keturunan sahabat yang sembang petang-petang cerita dulu ni tepi Kaabah ni ada satu berhala muka dia elok betul. Tak cerita dah. Cerita tu sudah ditanam. Seperti mana tertanamnya kekafiran di bumi Mekah, ditanam cerita tu, tak dibongkar lagi. Sebab tu Sa'ad bin Abi Waqqas kata cerita yang baik-baik je. Jangan cerita lagi benda-benda yang mengarut. Tapi beza bila mana satu bangsa tu dia ada cerita hebat dia. Maka dia dah masuk Islam pun dia cerita lagi. Dulu waktu orang tua kita belum Islam ni ada tempat ni, ada benda macam ni. Dikekalkan. Sebab dia ada rasa hebat. Sebab beza sahabat, dia orang tak rasa hebat dah cerita lama dia orang. Kita ada rasa hebat ni. Masih lagi nak menyimpan kehebatan. Sebab tu amalan naik rumah pun kita assimilate lagi. Dulu baca mantra, sekarang kita buat lain. Ini adalah antara punca semua 12 sifat Tuhan ni, dia jadi blockade, halangan tu, distraction tu berlaku kerana isu ni. Saya nak sebut. Dan memang realiti kita duduk di Malaysia ni pun akan ada asatizah ataupun orang belajar agama yang akan backup cara berinteraksi dengan sifat Tuhan ni ialah dengan kaedah ahli kalam itu. Dia akan backup lah. Dan dia akan angkat, okey, ini nilai-nilai dia. Dan satu kelompok lagi merasakan tak perlu lagi kita terlibat dengan kaedah itu. Tinggalkan. Sebab petunjuk-petunjuk daripada salafus salih dia orang tinggalkan.
Dia orang mahir. Contohnya ialah Imam Abul Wafa Ibn Aqil Al-Hambali. Dia ni sekitar tahun kurun kelima hijrah. Dia awal sikit daripada Ibn Jauzi. Seorang yang disebut oleh para ulama sebagai mutakallim. Mutakallim maksudnya satu orang yang fasih ilmu kalam. Bila mana dia mendapat kesedaran tentang batilnya ilmu kalam itu, dia tinggalkan. Dia hanya cenderung kepada mazhab Hambali, menjadi satu orang yang faqih dalam mazhab Hambali. Cuma dia tinggalkan benda tu. Dan dia bukan hanya jadi seorang yang tinggal, dia orang yang menceritakan kat mana tak betulnya ilmu tu. Terutamanya ketika mana akhir kurun kelima hijrah nak masuk kurun ke-6 hijrah ni, waktu tu kelompok sufi al-falasifah, sufi yang mengagungkan falsafah ni, dia orang mulai berkembang pesat. Waktu tu Ibn Aqil mengambil tanggungjawab untuk membuat bantahan. Sebab tu kalau kita baca buku Ibn Jauzi, Talbis Iblis, yang belum disaring, bukan Talbis Iblis yang dah disaring. Sekarang ni yang orang duk buat kuliah ni yang banyak dah disaring, macam Al-Muntaqa An-Nafis fi Talbis Iblis. Yang tu ringkasan dah. Yang Talbis Iblis yang betul, yang 4 jilid ke 5 jilid tu, biasanya Ibn Jauzi akan quote daripada Ibn Aqil. Biasanya. Sebab di mata Ibn Jauzi, Ibn Aqil ni hebat. Ibn Aqil ni dikatakan tokoh ulama yang menulis kitab paling banyak. Paling banyak. Dikatakanlah. Antara kitab yang dia pernah tulis ialah Al-Funun. Sebanyak 800 jilid. Dia tulis. Tapi sebahagian besarnya hilang. Kerana penjagaan pada zaman tu bukan macam zaman kita lah. Tak boleh nak simpan di satu tempat yang selamat. Dan tempat kalau simpan dalam perpustakaan pun terdedah dengan terbakar ataupun rosak. Kualiti kertas zaman dulu pun bukan macam sekarang. Jadi itu antara elemen yang dia ambil kira. Tapi itu sebahagian je lah kata. Yang tepatnya dia pernah tulis tapi taklah sampai 800 jilid. Tapi poinnya lah dia satu orang yang alim. Dia tinggalkan. Saya nak sebutnya ialah ini ialah punca. Kita kalau kita faham punca, kita tak akan terlibat dengan orang yang masih lagi nak bercakap panjang pada benda ni. Kita akan tahu, okey, di sinilah komanya. Titik tak ada lagi, koma je. Sebab memang tak ada titik lagi. Kiamat baru ada titik je. Kita kena komakan di situ. Lepas tu kita pergi ke isu lain. Okay. Dalam buku kita ni, yang kita nak sambung pada malam ni ialah muka surat 452. Selepas daripada penulis datang ke hadis-hadis, sama ada hadis yang dah kita baca tadi, iaitu hadis daripada Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id, dan juga hadis yang Jarir bin Abdullah, bila mana Nabi kata, Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi kata, kamu akan tengok Allah Ta'ala seperti mana kamu tengok bulan purnama pada malam ni. Tiada seorang pun di antara kamu yang akan berasak-asak. Maknanya semua akan dapat hak melihat Tuhan tu dengan baik. Lalu Nabi kata, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i asy-syams wa qabla al-ghurub faf'alu. Sekiranya kamu mampu untuk tidak melewatkan salat setelah terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, maka lakukanlah. Nabi kata, kamu boleh tengok Tuhan, tapi dengan syarat jagalah 2 salat ni, iaitu salat subuh dan juga salat asar yang dimaksudkan di situ. Sebab orang yang boleh datang salat subuh pada zaman dulu bukan macam subuh sekarang. Subuh sekarang cahaya penuh. Masuk masjid pun orang buka lampu. Kenal muka Tok Imam. Tok Imam muka tak mandi lagi. Boleh kenal. Zaman dulu tak tahu. Tak tahu. Sahabat tidak mengetahui sebelah dia siapa yang salat. Tak tahu. Sehinggalah cerah tanah. Orang yang boleh salat subuh dan juga boleh salat asar ialah orang yang sangat beriman kepada wujudnya Allah. Sebab dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan gelap. Petang tak gelap lagi, tapi cuma petang ni orang letih. Zaman dulu orang kerja. Orang kerja ni pakai tenaga. Kerja bertani, kerja ternak, kerja berniaga. Petang ni orang duduk berehat. Tapi dia datang salat. Dia tak peduli. Sebab tu kelebihan boleh tengok Allah Ta'ala ni ialah nikmat hakikatnya. Sebab tu kita tengok macam Ibn Aqil dan ulama-ulama yang datang kemudian daripada tu lagi. Macam yang menulis kitab At-Tamhid macam Ibn Abdul Bar. Yang ni memang kalam dia sangat tajam lah dalam membungkam
kelompok-kelompok yang kata kita tak tengok Tuhan, kita hanya dapat nikmat je. Ibn Abdul Bar ni dia jelas dalam kitab At-Tamhid dia. Dia kata golongan yang tak nak tengok Tuhan maknanya dia tak nak nikmat. Itu saja. Yang cuba dan berusaha sedaya upaya untuk membatalkan tak boleh tengok Tuhan ni memang hatinya pun tak berkehendak nak tengok Tuhan. Dia macam dah bagi sinis lah tu. Sebab digambarkan tengok Tuhan tu ialah nikmat besar. Kita dah lama sembah Tuhan ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat nikmat pada satu orang, contoh tuan-tuan hidup ataupun belajar. Saya kata pengalaman saya belajar. Waktu saya belajar di Jordan ni, tahun pertama duit sendiri. Dapatlah zakat pada kerajaan negeri. Banyaklah juga. Cukup lah. Dan orang kampung bantu. Tahun kedua risau, takkan nak minta orang kampung lagi. Sehinggalah saya kuliah di satu masjid di Terengganu, ada satu orang. Saya tak tahu. Tapi dia kata dia duduk dalam kuliah itu. Dia ambil kontak number dengan AJK masjid. Saya dah sampai di Jordan, dia pun mesej. Dia kata minta beberapa butir peribadi. Saya pun bagi. Lepas pada tu dia pun mesej balik. Dia kata saya bersetuju untuk menanggung ustaz perbelanjaan, belajar di Jordan sampai habis belajar dengan wang saku RM1,000 sebulan dan yuran free dan tiket balik ke Malaysia tiap-tiap tahun untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Dia tutup gambar profile picture DP yang WhatsApp dia, saya tak tahu. Saya tanya kerja mana, dia kata kerja di Riyadh, Arab Saudi. Itu saja. Sampai hari ni, sampai malam ni tuan-tuan, saya tak kenal dia siapa. Sampai malam ni. Dan pahala yang dia duduk mengajar ni sampai ke dia. Saya sangat mengidam nak tengok muka dia, macam mana orang dia. Itu makhluk. Saya kata makhluk. Sebab kita dapat nikmat banyak pada dia. Mudah urusan belajar. Orang lain pening kepala, kita dah tenang dalam bab belajar. Kita sangat mendambakan nak bagi tengok. Berapa kali saya try. Kita jumpa Malaysia, dia tak nak. Dia mengelak. Tak apa. Ustaz tak payah kenal saya, tak apa. Just buat kerja je. Itu makhluk yang menaja kita. Kita rasa macam satu kemuliaan kalau kita tengok muka dia. Ini Tuhan yang memberi nikmat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Siang hari, malam hari, setiap masa, setiap detik. Beri nikmat kepada orang sekeliling kita. Beri kepada kita hidayah. Beri kepada kita kekuatan. Daripada kelam kepada cerah. Daripada tak tahu apa tentang agama. Sekarang pengetahuan agama dah makin baik, dah makin elok. Orang yang macam ni dah terima banyak kemudahan, dia pasti merindui untuk tengok siapa yang bagi sebenarnya. Nak tengok muka. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Qiyamah, orang beriman ni muka dia bersinar-sinar kerana melihat Tuhannya. Lama dah sembah ni. Dalam gelap sembah. Dalam penat pun sembah. Lama dah buat. Akhirnya Tuhan zahirkan wajahnya. Untuk memuaskan hati penyembahnya. Sebab tu disebut dalam sebahagian hadis ketika mana Tuhan menzahirkan nikmat, ahli syurga yang duk ambil nikmat yang paling tinggi dalam syurga. Nikmat yang paling hebat dalam syurga. Meninggalkan nikmat tu kerana nak tengok Tuhan. Sebab dia ialah satu benda yang hebat dan besar. Macam tuan-tuan kerja di satu pejabat, CEO tak pernah datang. Tapi dia bagilah gaji. Dia pun jaga kebajikan kita, anak kita masuk hospital pun dia mesej, tapi muka tak tahu. Kita tertunggu-tunggu bila dia nak datang buat grand meeting nak tunjuk muka. Gaji bagus minta naik pun tak pernah, bangkang apa semua bagi. Itu makhluk saya nak kata ialah kegembiraan. Bila mana kita timbang dengan ilmu kalam ni ataupun ilmu yang teori tak jelas ni, dia akan mengurangkan nikmat itu. Akhirnya perbahasan tu menjadi perbahasan yang bersifat gersang. Duk bahas. Kalau kata Allah Ta'ala ni dia tunjuk muka, dia menghadap pada arah mana? Arah depan ke, arah belakang ke? Kalau ada arah ni, betul ke dia Tuhan? Dia pergi questionable benda-benda yang tak perlu. Sedangkan benda tu tak berlaku. Sebab tu manusia ni antara benda yang merosakkan dia dan membuang masa lama pada dia ialah dia banyak fokus pada benda yang dia tak perlu. Saya ingat ketika mana ikut daurah tafsir Maulana Hadi di Besut Terengganu. Ni antara tokoh yang mengajar tafsir cukup lama lah. 15 Syakban ni dia akan start sampailah kepada 10 akhir Ramadan. Tiap-tiap tahun. Satu orang yang pendidikannya daripada India, Pakistan. Maulana Hadi ni kalau tuan-tuan cari gambar memang tak jumpa gambar. Sebab dia berpegang dengan pandangan tidak dirakam. Audio je.
Saya ikut kuliah dia sama ada audio dan juga ikut daurah dia. Taklah tiap-tiap tahun, pernah lah waktu duduk Terengganu dulu. Sampai pada ayat berapa dia bahas tentang ayat daripada surah Hud. Cerita, ada 6 cerita para Nabi Rasul surah Hud ni. Tiba-tiba orang tanya pada dia soalan. Orang tanya pada dia soalan sebab dia buka soalan petang. Iaitu Maulana tanya, ni umat sekarang ni duk sesat, duk ikut benda mengarut ni. Apa pandangan? Jawapan dia, saya tak pandang apa-apa. Jawapan tu macam sarkastik lah sikit. Dia kata, saya tak pandang apa-apa. Saya duduk sini je. Jawab gaya orang Besut, orang Kelantan. Besut Kelantan. Kita tak tengok gapo-gapo pun. Dia kata. Dia kata, saya tak pandang apa-apa pun. Dia kata, itulah sebahagian pada kita ni sibuk pada benda yang kita tak perlu. Sekarang ni tugas kita ialah untuk memahami agama, bukan untuk menyelesaikan masalah orang. Kita boleh beritahu, okey, masalah ini cara dia macam ni. Tapi kalau tak selesai, itu bukan tugas kita lagi. Habis kat tu. Kalau Tuhan bagi kita kuasa besar, maka kuasa menyelesaikan tu mungkin lebih besar. Contoh, kita orang awam. Tiba-tiba ramai orang sesat. Kita boleh ceritalah, ajaran yang betul bukan macam ni. Yang betulnya macam ni. Yang ni salah, yang betul macam ni. Tapi adakah kita kena fikir, kita yang kena buat kertas kerja untuk kuatkan undang-undang? Akhirnya kita buang masa. Melainkan memang Tuhan jadikan kita tu qadi tempat tu. Memimpin tempat tu. Tu baru kerja kita. Dunia sekarang dia terbalik. Orang tak pegang jawatan, sibuk buat kerja orang yang ada jawatan. Orang ada jawatan tak buat kerja pula. Terbalik habis. Terbalik kurang orang kata cerita. Itulah dunia sekarang. Cerita dunia sekarang. Okay, jadi, bila mana kita boleh menyelesaikan, kita selesailah tugas kita. Kita yang boleh membuat perkeliling, bukan kita buat perkeliling. Tapi kalau kita hanya orang yang memerhati, tugas kita yang paling simple ialah doa. Cuma jawapan Mana Hadi yang lah, dia kata, umat Islam hari ini memerlukan doa daripada orang Islam yang lain. Itu yang penting. Kita banyak memikirkan masalah sehingga kita lupa untuk berdoa. Kita banyak fikir masalah sehingga kita kurang menyampaikan masalah tu kepada Tuhan yang confirm boleh selesai masalah tu. Sebab dia kata tujuan kita belajar Quran ni untuk mendatangkan dalam hati kita rasa Tuhanlah yang paling boleh selesai masalah orang. Sebab pada waktu tu cerita tentang Nabi Nuh. Cerita kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ni kan, Nabi Nuh AS, dia berdakwah 950 tahun. Lama dakwah dia. Yang ikut seruan dia, riwayat masyhur kata 40. Riwayat paling banyak kata 80. Riwayat paling sikit kata 11. Nak dekat 1000 tahun tu, tak sampai 100 orang yang ikut. Maknanya untuk satu orang, kalau kita ambil riwayat paling banyak 80 orang, berapa tahun untuk tarik seorang tu daripada 80 tu? Untuk tempoh 950 tahun. Dan Nabi Nuh ni kerja dia pergi ketuk rumah orang seorang-seorang. Satu rumah demi satu rumah. Dia bukan naik van buat pengumuman, bukan. Kalau ada van lah zaman tu. Cuma kata bukan je ni buat pengumuman pakai mic, bukan. Pergi. Maknanya close. Pergi dekat dengan orang tu. Beritahu satu-satu. Tapi orang tak ikut. Jadi nak tunjuk kepada kita bahawasanya tenat masalah umat Nabi Nuh tu. Tenat. Yang tanya tu saya ingat dia ustaz, saya kenal dia. Cuma dia mengajar di daerah lain di Terengganu. Mungkin dia risau, dia tengok orang lain macam dunia sekarang. Iyalah, kita orang yang mengajar ni kita akan rasa risaulah. Cuma pesanan Maulana Hadi dia kata lepas baca surah Nuh, kita akan baca surah Jin. Kan dalam Quran kan sunah ni macam tu. Surah Nuh lepas tu surah Jin. Surah Nuh cerita manusia degil. Surah Jin cerita jin yang lunak dengar Quran. Jadi dia kata pesanan saja kepada ustaz-ustaz, kalau kuliah tak ramai orang tak apa, jin duk dengar. Jangan risau. Dia kata. Nanti jin akan masuk Islam lebih ramai. Walaupun kita ni tak jadi zakir naik, orang masuk Islam ramai, mungkin jin yang kafir mai duduk kuliah, sedap kuliah malam ni. Balik rumah beritahu kat anak-anak jin dia, kita masuk Islam lah. Kerana ustaz ni, kita tak tahu. Sebab tu jangan risau. Ada seorang pun jangan risau. Mungkin 9 saf jin di belakang. Cuma tak zahir. Zahir kita pula lari. Cuma nak katanya jangan risau. Ada makhluk. Sebab tu dia punya compile tu, Quran kan. Surah Nuh manusia degil. Surah Jin, jin yang orang kita duk sebut sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, itu teori karut sebenarnya. Sebab ada cerita jin dengar Quran sekali, dia punya kecenderungan nak jadi orang beriman.
Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah dengar Quran yang penuh ajaib. Jin yang selalu dimomokkan dengan hantu, dengan semangat-semangat yang jahat. Jin dengar Quran sekali, terus rasa nak ikut ajaran Quran. Manusia dengar Quran sekali, tidur 10 kali. Nak katanya, teruknya manusia daripada jin kadang-kadang. Itu antara benda yang kita boleh tengok lah. Jadi, jangan risau, dia kata. Masalah manusia, kita tak boleh selesaikan sebab kita bukan penyelesai. Kita hanya penyampai. Seperti mana Nabi Tuhan sebut, Allah Ta'ala sebut pada Nabi, innama anta, sesungguhnya kamu ini basyiran wa nadhira. Tukang beri berita gembira, tukang beri ancaman. Itu saja. Itu benda yang kita kena ada supaya kita tak letih. Tak letih. Dan cara untuk menghilangkan keletihan tu ialah beribadah, duduk dekat dengan rumah ibadah. Sebab tu kita tengok, ni saya nak cerita sikit. Sebab tu kita tengok, kenapa Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala suruh dia buat Baitullahil Haram di Mekah. Tuan-tuan tengok Mekah. Tuan-tuan cuba bayangkan Mekah dulu. Bukan Mekah sekarang moden. Tuan-tuan cari gambar-gambar lama, rumah-rumah lama dulu kan ada gambar lama, gambar Mekah banjir. Yang tu zaman Turki Uthmaniyah tu. Pintu gerbang nak masuk tawaf tu yang lama-lama dulu. Tuan-tuan gamak ke nak pergi buat umrah zaman tu? Aircon tak ada. Marmar pun tak ada. Dulu mataf tu, tempat tawaf tu pasir. Orang-orang Melayu kita yang belajar tahun 40-an, 50-an, Mekah ni yang duduk sana tu. Mekah pada zaman tu sangat-sangat daif. Bahkan Arab Saudi tu termasuk dalam negara miskin dunia waktu tu. Tak menarik pun. Zaman Nabi Ibrahim lagi dahsyat. Apa hikmah Tuhan jadikan Kaabah duduk di lembah yang tak ada tumbuhan? Kenapa Tuhan tak jadikan Kaabah duduk di Perlis? Dekat dengan Bukit Jernih boleh mandi. Pergi Bukit Ayak ke apa semua boleh mandi apa semua. Panas-panas boleh cari pokok-pokok yang teduh. Kerana Tuhan nak beritahu, healing yang sebenar ialah menyembah aku, bukan tempat yang cantik. Healing yang sebenar ialah menyembah aku. Ubatkan perasaan kamu ialah dengan mendekatkan diri pada aku. Tuhan tak buat Mekah tu duduk di Yaman. Yaman cantik. Tapi Tuhan tak jadikan Mekah berada di situ. Apatah lagi kita nak banding dengan negara-negara Eropah. Tuhan tak jadikan Mekah ni duduk di negara 4 musim yang turun salji supaya kita boleh tawaf dalam keadaan pakai jaket. Tak ada. Tuhan jadikan duduk di negara yang tandus sebab nak beritahu ketenangan bukan pada kecantikan flora fauna. Itu nikmat. Kalau Tuhan bagi tempat tu cantik, nikmat. Tapi sebenarnya ketenangan ialah pada mempertingkatkan perhambaan pada Allah Ta'ala. Macam isu kita malam ni lah. Bila mana Tuhan kata orang beriman boleh tengok Tuhan, kita kata boleh tengok lah. Kita tak akan buat questionable ataupun tak akan jadikan statement itu ada tanda tanya. Macam mana nak tengok Tuhan ni? Depan ke belakang, kita tak akan buat game dia tu. Itu tanda orang yang tenang hatinya. Kita beri lalu azan dulu.
Okey, tadi kita sebut ketika mana satu orang tu dia beriman, dia boleh beriman dengan benda gaib. Termasuklah benda gaib yang kita kena faham di sini ialah terhalangnya kefahaman pada ayat Tuhan yang luas fahaman dia. Kita jangan mendabik dada kita baca ayat Tuhan, saya lah yang paling faham ayat ni. Tak. Banyak benda yang tergaib daripada pengetahuan kita. Orang beriman, dia boleh menerima pandangan. Okey, kita kata pandangan ni ada, pandangan ni ada. Tapi adakah hanya berpada dengan pandangan tu? Masih ada banyak pandangan-pandangan lain dan penjelasan-penjelasan lain yang kita belum tahu. Itu tanda orang beriman. Sebab tu orang beriman dia mencintai perdamaian. Dia bukan mencintai persengketaan ataupun mencari ruang. Dekat mana kita nak bergaduh dengan orang dengan ayat ni? Tak ada. Bila mana Tuhan kata orang beriman itu berseri wajahnya boleh memandang Tuhannya, itu ialah tanda kelebihan orang yang beramal saleh, percaya pada benda gaib dan berusahalah untuk menjadi bahagian daripada orang tersebut. Itu yang penting. Sebab tu tadabbur, bila mana Al-Quran itu dibaca dengan baik, ia akan menghasilkan tadabbur. Tapi kalau Al-Quran itu dibaca dengan cara yang tak betul, lawan kepada tadabbur apa dia? Taghaful, iaitu lalai. Lalai melalaikan. Ataupun taghafful, tertutup hatinya. Ghaffala. Wa fi qulubihim ghulf, Tuhan sebut dalam Al-Quran. Dalam hati orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran itu ada penutup. Tertutup, terbungkus hatinya. Lawan kepada tadabbur itu ialah taghaful, iaitu lalai. Makin baca Quran banyak, makin lalai. Makin bincang bab Quran, makin lalai. Sebab tu saya melihat isu ini ialah isu pada bagaimana orang Islam mula-mula mengenali teori itu. Kerana datangnya orang-orang luar yang baru masuk Islam. Lalu dia orang masih lagi ada rasa sayang terhadap fahaman-fahaman lama. Itu antara punca dia. Cuma nak sebutnya ialah bila mana kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita kena letakkan diri kita ni diri yang lemah, bukan diri kita diri yang paling faham ayat itu. Dan sebaik-baik orang ialah orang yang bila mana dia baca Quran, dia merendah diri dengan ayat tu. Dia bukan baca, dia nak question ayat tu, dia nak persoalkan ayat tu. Tak. Itu antara tanda bacaan Al-Quran yang meresap dalam hati. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, orang-orang yang bila mana dia baca ayat Al-Quran, zadathum imana. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini surah Al-Anfal. Ini makin bertambah iman. Bukan makin bertambah ragu. Betul ke boleh tengok Tuhan? Sampai pada ayat-ayat mutasyabihat yang lagi ragu lagi. Dan akhirnya cuba untuk mengangkat benda-benda yang dia terfikir tu sebagai benda-benda yang laras akademik tinggi. Tapi rupa-rupanya benda tu telah diletak tepi oleh para ulama yang lebih awal. Sebab tu kalau kita tengok buku kita ni sikit lagi, muka surat 454, saya nak ambil yang terakhir, 454. Nak habis bab ni, habis bab yang ketiga. Kita tengok perenggan yang kedua. Berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ini anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Rabi' bin Sulaiman ini terkenal sebagai murid yang sangat rapat selain daripada Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti. Rabi' bin Sulaiman ni dia muazzin Masjid Amru bin Al-As di Fustat di Mesir. Sebab Imam Syafi'i ni mengajar di situ. Dia ni muazzin, melazimi Imam Syafi'i sehingga jadi alim. Dan banyak menjaga riwayat-riwayat berkenaan dengan soal jawab Imam Syafi'i dengan mana-mana orang. Dalam buku ni tengok, aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang sifat-sifat Allah, kata Rabi' bin Sulaiman. Maka ia berkata, haram bagi akal untuk mengumpamakan Allah Ta'ala, haram bagi dugaan untuk memberi batasan padanya, haram bagi sangkaan untuk memastikan, haram bagi jiwa untuk memikirkannya, haram bagi hati kecil untuk mendalaminya, haram bagi lintasan batin untuk meliputinya, dan bagi akal untuk menalarnya ataupun untuk kembangkan lagi ataupun untuk blok di sini ataupun buat sempadan, tak boleh. Kecuali apa-apa yang telah disifatkannya untuk dirinya
atau melalui lisan nabinya alaihi mussalatu wassalam. Itu yang disebut oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman bila mana dia tanya gurunya macam mana nak berinteraksi dengan ayat Tuhan. Macam mana Tuhan beritahu, kita ikut macam itulah. Dan antara tanda hamba yang patuh, Tuhan beritahu macam tu, dia tidak ragu. Tak ragu. Macam mana tuan-tuan tak ragu esok hari Isnin? Ke tuan-tuan ragu esok hari Isnin? Kalau ragu memang wajarlah ragu ada benda lain pun. Saya tak percaya esok kalau orang kata hari Isnin walaupun hari ni Ahad. Orang kata terbit matahari esok baru saya akan putuskan Ahad ke, esok tu Isnin ke ataupun Selasa. Ini masalah orang macam ni. Padahal benda yang common. Saya nak bagi contoh common saja. Tuhan dah beritahu. Very simple saja. Tuhan beritahu, kamu akan tengok aku. Tiba-tiba ada orang, dia rasa macam, tak mungkin. Dia sedang berinteraksi dengan Tuhan tu. Dia bukan sedang berinteraksi dengan orang biasa. Dia bukan sedang berinteraksi dengan ahli politik yang mungkin boleh tipu. Cuma nak katanya, dia sedang berinteraksi dengan Tuhan yang memang benar. Tak menipu Tuhan tu. Dia kata, kamu akan tengok. Okay. Kesan kita ragu pada tu. Apa kesan? Kita yang akan menerima nasib malam. Kita. Bukan orang lain. Bila mana kita ragu? Sebab antara bentuk-bentuk penentang wahyu, dia ragu pada ayat Tuhan. Dia ragu. Sampai ayat Tuhan, dia ragu. Dia tak yakin. Walaupun dia kata, tak, kita bukan ragu. Cuma kita bimbang orang faham lain. Tak pun. Sebelum kamu bimbang tu, Tuhan lebih bimbang tentang umatnya lagi. Tentang hambanya lagi. Nabi pun lebih bimbang tentang umatnya lagi. Jangan kita rasa kitalah yang paling curious ataupun paling risau, waspada terhadap kesesatan umat. Kita ni asbab je. Tuhan bagi kita fikir sikit je. Yang telah memikirkan umat ini ialah Nabi Muhammad. Lebih awal lagi fikir. Nabi Muhammad bukan fikir untuk sahabat 1,000, 100, 400, 140 ribu orang tu saja. Nabi telah memikirkan kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat. Sebab tu ada hadis yang sahih. Ketika mana Nabi duduk dengan Aisyah di rumah Aisyah, Nabi bergurau dengan Aisyah sehingga Aisyah ni dia jadi syok dengan Nabi. Maknanya dia cakap banyak. Orang perempuan kan macam tu, bila dia gembira dia cakap banyak. Normal lah tu. Jadi orang lelaki jangan duk buat pelik lah, kenapa cakap banyak dia ni. Itu tanda dia gembira. Kalau dia tak cakap banyak tu, kita kena risau. Dia cakap banyak. Dia cakap sehinggalah dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku doa? Lalu Nabi pun berdoa, ya Allah, ampunilah Aisyah radhiyallahu anha. Ampunilah dosa yang dia tahu, dosa yang dia tak tahu. Panjanglah riwayat dia tu. Aisyah ketawa sehingga dia duduk atas tempat tinggi tu, macam katil lah sebab rumah Nabi tu kecil. Terjatuh kepala dia atas tanah. Seronok Nabi, suami doakan dia. Suami pula utusan Tuhan. Nabi tanya, seronok ke Aisyah doa tadi? Seronok doa tadi. Nabi kata, itulah doa yang aku panjatkan kepada Tuhan setiap malam untuk umatku keseluruhannya. Nabi dah minta untuk kita. Aisyah tu kemudian. Kita dapat dulu ni. Kita yang malam ni dapat dulu. Nabi dah fikir dah. Supaya umat aku ni diampunkan dosa-dosa yang dia terhalang, yang dia tak tahu, dia tak sedar. Antara dosa yang kita tak sedar, kita banyak cakap tentang Tuhan tanpa kita tak tahu. Kita tak tahu apa tapi kita nak cakap tentang Tuhan. Itu antara dosa. Maksudnya Nabi ni dah fikir dah. Nabi menggunakan kemustajaban doanya untuk berdoa kepada umatnya. Jadi kita tengok Imam Asy-Syafi'i telah memberi penjelasan yang jelas. Pendirian dia macam mana Tuhan beritahu, begitulah yang kita terima. Tidak ada apa-apa lagi sanggahan, tidak ada apa-apa lagi ruang untuk memberatkan akal memikirkannya, melainkan orang yang ada problem pada ayat tu. Dia ada rasa something. Alhamdulillah kita selesai untuk bab yang ketiga, 12 sifat yang digariskan oleh penulis. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan masuk bab yang keempat, iaitu manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan hal-hal lain yang harus diimani. Antara perbahasan kita ialah tentang bab kenabian dan kerasulan lah untuk bab-bab akan datang. Yang tu insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Kita berpada di sini sahaja untuk malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.